Assalamualaikum para pendengar. Saya Nizam Adli. Dan saya Niza Ali. Selamat datang ke Bual Hartanah SG. Apa khabar Niza? Baik, Alhamdulillah. Memang telah lama juga para pendengar Bual Hartanah SG mungkin tidak kedengaran kita punya podcast. Maklumlah sibuk. Tapi jangan khawatir. Kali ini kita ada format yang berbeza kerana kita telah pun ada projek bersama Kisah Ruqyah SG di mana kita mengetengahkan isu-isu yang berkaitan dengan hartanah lah. Jadi kalau anda telah banyak melihat YouTube tentang react video, kali ini kita punya format ialah react audio. Yep. Audio bersama KRSG di mana kita sendiri yang melakukan sketsa audio itu. Jadi inilah salah satu format barulah. Baiklah, apa topik pertama kita kali ini Niza? Okay, kita just right timing pasal just malam kita punya pemerintah telah ketengahkan, Menteri ketengahkan tentang budget. Budget dan episod ni is about inflasi. Betul. Ya, inflasi important Jadi apa yang kita telah cakap tadi tentang react audio ni, sebelum kita kupas tentang inflasi, dengarlah kita punya react audio ni dahulu. Silakan. Episod kali ini ialah tentang inflasi. Saya pasti ramai yang sedang mengeluh tentang kenaikan harga makan, tambang bas, MRT, kos elektrik. Boleh dikatakan semualah. Cuma gaji kita je tak naik-naik pula. Nizam, awak tahu tak apa yang awak telah sebutkan itu disebabkan oleh inflasi. Contoh dulu, harga secawan kopi 2-3 tahun yang lalu 90 sen. Sekarang $1 20 sen. So the same dollar previously cannot buy you the same today lah. Oh, faham. Cuma awak minum kopi yang mahal. Tahu tak apa Jadi inflasi ini tak boleh dielakkan. Faktor luaran seperti kos import-export, pengangkutan global pun boleh contribute to inflation. Jadi kalau nak atasi inflasi, kena earn more money lah. Tapi waktu saya bekerja sepenuh masa dahulu, increment saya paling tinggi pun $200 setahun. Ada tahun ekonomi kurang baik, increment $50 je. Aduh. Itu pun kalau nasib baik. Kalau nasib tak baik, wage freeze. Tak lepas inflasi duk. Kalau gitu, kena ikat perut lah. Itu sebabnya kena peka tentang hartanah. Kerana jika anda membeli atau melabur pada hartanah yang tepat, anda boleh mengatasi inflasi. Hartanah yang tepat? Bagaimana pemilikan hartanah tepat boleh atasi inflasi, Ejen Man? Ya Nizam, senang je caranya. Cuma perlu cekal dan celik tentang pembayaran bulanan hutang rumah. Begini, anda harus kurangkan perbelanjaan yang tidak berfaedah dan tumpukan pembayaran anda pada hartanah yang anda miliki. Seperti contoh, hartanah private dengan hartanah private, anda akan dapat meraih peningkatan nilai hartanah anda dalam jangka masa 3 hingga 5 tahun. Peningkatan ini sebenarnya macam wang simpanan anda atau peningkatan nilai, dalam bahasa Inggeris capital appreciation. Betul, Jerman. Inilah satu cara yang sistematik untuk hedge against inflation. Bak kata pepatah Melayu, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ia boleh dicapai dengan cara penggunaan CPF yang betul. Betul. Kalau gitu, jika kita menjual flat HDB ada keuntungan cash, kita harus berjinak-jinak dan laburkan kembali pada hartanah private kerana potensinya lebih tinggi. Cara pembayaran hartanah kita juga harus peka. Betul? Betul. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi tentang cara pembayaran hutang rumah yang lebih menjimatkan, hubungi kami di talian 96704504. Selamat mendengar kembali podcast. Baiklah. Macam kita punya cerita panjang betul sketsa audio. Baiklah. Jangan lupa tu taliannya 96704504. Baiklah, itu bukan objektif kita pada kali ini. Actually perbualan tadi tu is about harga pembelanjaan telah naik daripada you beli kopi ke, you beli makanan ke, MRT ke, bas ke, tambang teksi ke. Dan ini agak sama dengan apa yang menteri kita berbual semalam budget also dah increase actually. Kita punya property tax pun dah naik. Betul. Dan orang yang income tax pun
pun akan naik. Kalau yang bergaji lebih tinggi lah setahun. Berpendapatan tinggi. Ya, tinggi. Dan juga kita nampak even untuk yang pendatang pekerja ke Singapura. Okay, orang punya status PAS pun dah naik sekarang dah naik ke $500 gaji. 5,000. Naik 500. Okey, ya. Kenaikan dia 500 untuk mendapatkan PAS yang tertentu itu. S-PAS ke Daripada E-PAS. berapa? Daripada yang sekarang ni saya tak ingat lah. Tapi nampaknya pekerja yang akan datang ke Singapura pun akan berstatus tinggi pasal mereka bergaji tinggi. Betul. Dari itu, mereka pun akan menyewa rumah-rumah yang ada di Singapura juga. Mereka harus membayar lebih tinggi juga pasal kerana property market di Singapura telah naik ke taraf yang baru. Paras yang tertinggi, dalam harga juga. Dalam jangka masa 12 tahun inilah. Ya. Jadi kita nampak very clear harga pasaran hartanah ni naik, dia akan setimbang dengan selaris sama dengan kenaikan gaji lah. Betul. I think pasal kalau tidak ada kenaikan gaji, macam mana orang nak bayar perumahan? Betul. Kan dia harus ada correlation kat situ. Yes. Jadi itulah yang kami nak katakan, yang bahawa harga perumahan ni actually ada dia punya kaitan dengan tangga gaji dan sebagainya. Jadi kalau anda masih fikir yang anda punya pendapatan agak kurang, jadi anda harus membuat sesuatu. Nombor satu, idea dalam pembelanjaan anda, jangan belanja yang bukan-bukan. Kurangkan pembelanjaan. Yang bukan-bukan. Cut your expenses. And look through your expenses. Apa yang perlu anda ketepikan atau yang tak perlu dibelanjakan. Yes. Okay, macam let's say sebulan tu selalu bawa anak pergi ke swimming complex. Swimming complex tak mahal. Tak pula. Mana saya tahu lah, lepas tu pergi makan dan sebagainya. So mungkin harus kurangkan pembelanjaan di luar dan tumpukan pembayaran pendapatan anda tu ke pembayaran rumah. Okay, kenapa? Pasal rumah itu adalah macam simpanan paksaan. Apa yang kita maksudkan di sini ialah ke rumah itu bukan hanya CPF tapi penggunaan cash. Kerana cash ini helps you to down pay your house, whether it's HDB ataupun private property. Jadi anda harus peka tentang pembayaran rumah supaya dapat mengatasi inflasi. Kerana kalau anda tahu, saya rasa pendengar Bual Hartanah SG tahu yang CPF accrued interest is 2.5%. Jadi sekarang kadar inflasi saya rasa 3.5%. Jadi you can see it's more than inflasi is more than the accrued interest. Jadi chances very high that kalau you tidak peka tentang penggunaan CPF akan kerugian. Dan kita pun dengar semalam di budget, menteri mengatakan yang kita pay retirement sum the amount also will increase the basic retirement sum per year about 3.5%. So dari situ kita nampak dan kadar inflasi agak dah tinggi dah, 3.5%. Actually is the inflation rate lah yang kenaikan retirement account tu berdasarkan pada inflation rate of 3.5%. Jadi bila anda menjangkau umur 55 tahun, tahun depan anda dah tahulah apa yang expect from you in terms of the monies coming in your CPF. Jadi anda harus menabung dua perkara. Satu, menabung dalam CPF anda. Nombor dua, harus menabung ke cash anda. Okey, mungkin dalam CPF kita tak boleh kontrol pasal anda pay gaji sedemikian dan akan ditolak ke CPF. Tapi anda boleh kontrol tentang cash anda. Okay, cash anda boleh kontrol. So jadi di situ kami ingin nasihatkan yang rumah itu, kenapa cash tu perlu untuk anda simpan ke rumah? Kerana kadar inflasi kalau naik, rumah pun akan naik bersama harga rumah. Okay, kalau anda pendapatan sama tapi macam perbelanjaan anda tetap akan naik. Right? So the only way is to put into your house because nanti you punya rumah akan naik lagi tinggi. For example, kalau let's say harga kopi tu naik 20 sen. 20 sen mungkin tak banyak lah nak naik 50 sen. Tapi by then, you punya rumah mungkin dah naik 100,000. That's the difference. Kalau let's say awak punya pembelanjaan ke tempat-tempat yang lain macam sekolah ke rumah ke sekolah ke kereta ke apa kan, mungkin total dah naik 1,000 lebih. Tapi you punya rumah
based on inflasi mungkin dah naik 100,000. Kita pernah ada klien yang membeli satu kondominium itu at about 800 plus thousand, 3 bilik. 3 bedroom condo. Dalam setahun dengan kadar inflasi yang naik, rumah itu sekarang telah pun berharga 1.05. That means dah naik 200,000 dalam setahun. Itulah yang bagusnya tentang hartanah. Kalau dah naik berkenaan dengan Yang penting inflasi. hartanah yang tepat lah. Anda tidak boleh beli ataupun labur dengan hartanah yang sembarangan kerana ia perlu penelitian yang begitu terperinci. Ya, jadi kalau anda compare dengan HDB pula, kalau yalah semua perumahan naik, takkanlah HDB nak naik 200,000 dalam setahun. Itu tak mungkin akan terjadi. Jadi untuk hartanah HDB, ia adalah hartanah public housing, right? Yeah. So public housing memang harus, walaupun dia naik, kenaikannya tak begitu tinggi. Tapi Niza, saya rasa yang semua memang kita tahu tentang semua kenaikan harga, tapi yang paling penting yang kita cakap tadi tentang pembayaran walaupun rumah private ataupun rumah HDB, pembayaran secara tunai itu important kerana ia bakal hedge against inflation supaya wang anda tu dapat work harder for you. So yang penting especially kebanyakan bila harga HDB meningkat, kebanyakan orang akan menjual HDB mereka. Tapi langkah seterusnya tu very important. Very important. Jika anda mempunyai keuntungan 100-200 ribu daripada penjualan HDB, apakah langkah seterusnya? Ya, kadang-kadang langkah mereka untuk menjual tu bagus, alhamdulillah. Betul, Pasal dah naik harga dan dapat keuntungan yang lebih. Tetapi the next step tu, langkah seterusnya pun tak betul. Dan dari situ Kurang tepat lah. Kurang tepat dan jadi macam what you call it, U-turn lah U-turn pula. Ia akan menjadi beban dalam jangka masa panjang. Kerana for example, you ada keuntungan daripada penjualan BTO 200,000 lah, put it that way. Anda beli EMEA, rumah yang lama atau walaupun besar kerana mungkin keperluan. Tetapi salah satu caranya anda renovate rumah tu bagaikan mahligai di syurga, for example. Maaf saya exaggerate sikit. Mungkin anda spend 120,000. Lepas tu perabot-perabot yang baru another 20-30,000 example, tapi anda mungkin ada simpanan daripada penjualan tu hanya 50,000. 50,000 itu kalau dalam jangka masa panjang tidak ada will not help you in that sense. Jadi important dari segi pembelian hartanah. Kalau anda fikirkan tentang kalau anda invest in a private property, di mana macam Niza cakap tadi, dalam jangka masa setahun walaupun yalah pandemik memberi kita sebagai catalyst untuk peningkatan hartanah, tetapi klien kita yang kita belikan di daerah utara ni 3 bedroom for 800,000 and today it's worth 1.05 million. So can you imagine? And the best thing is the same stack lower floor and so important yang kita kita harus make our money work harder for us, especially our cash and CPF lah. Dan ini actually bukan sembarang orang boleh beli harga rumah yang begitu rendah. It all about timing dan juga ada nasihat dari pakar perumahan macam kita. Correct. Kita real estate agent, we are able to see and expect or make a professional judgment lah about what's going on in the next 1 year. Important kita dapat sift through the opportunity available for you. Kerana kita ikut secara logik. Kebanyakan ialah pembeli rumah terlalu emosi kadang-kadang. Kerana tengok rumah kerana renovation dan sebagainya, tapi harganya diorang lupa pasal diorang tak senang tak ada renovate. Tapi we see beyond it. Saya rasa yang klien kita pun renovate mungkin 50,000 saya rasa. Hanya 50,000 saja. Jadi dia ada kecekalan, ada VC. Kita telah memberi mereka young couple, kita telah memberi mereka sesuatu direction di mana menjana kemewahan melalui pelaburan hartanah. Yang saya anggap bagusnya tu yang klien kita tu diorang dapat memahami tentang nasihat yang kami tebarkan dan mereka membuat keputusan yang logik. Diorang tidak menggunakan emosi untuk membuat decision mereka. Correct. Dan mereka agak tepat. Macam cepat kita kalau buat decision yang kita nak ambil opportunity tu, kita harus cepatlah membuat decision. Jangan memikir terlalu panjang. Kerana kalau kita berfikir tu, betul, bila anda
Kerana kenapa mereka boleh cepat membuat keputusan, kerana kita telah pun memberi mereka gambaran dari segi facts and figures, dari segi future upside, dari segi transformation. Jadi mereka telah faham tentang mengapa mereka harus beli rumah sedemikian kerana ianya akan memberikan mereka pulangan yang lebih dan jangka masa panjang. Important kalau kita kata kepulangan wang tu, that means kita punya figures yang kita calculate untuk mereka agak tepat sekali, dan di situlah mereka boleh buat decision. As long as they spend less than whatever we have buffered for them, alhamdulillah it should be able to secure the unit, and then they are safe lah. Pasal kita punya calculation tu quite conservative. Baiklah para pendengar Bual Hartanah SG, kita sebagai ejen hartanah ingin memberi yang terbaik pada anda. Jadi apa yang kita sarankan ataupun apa yang kita present, very important for you to understand. Jika anda ada doubts and all that, must ask the right question. And of course, do your own research. Very important, do your own research and then do comparison. It's not about kita punya cakap ni you ambil secara pukal, tapi ensure that you do your research as well. Tapi apa yang kita dapat memberi anda hikmat kita ialah kita selalu buatnya detail calculations on your selling and buying. Kita bukan saja tumpu kepada you punya penjualan, tetapi kita juga membuat lakarkan plan untuk anda membeli. Strategi itu penting. You have to have a strategy, and it's a full strategy from sell and buy, not just selling alone. Pasal kita tahu di kalangan pemilik rumah di sana, kebanyakan hanya fikir tentang jual rumah je. Betul. I mean of course dia fikirlah saya nak beli apa, tapi yang beli tu tak calculate. Jadi di sini kita punya khidmat memberi, kita keseluruhan lah. Baiklah, saya rasa kita punya format ini, saya harap anda selesa dengan format kami. Kita ada tak salah 7 episod InsyaAllah kita akan audio cover sketsa ni yang kita akan cover secara terperinci di podcast kami Bual Hartanah SG. Jika anda ada soalan, jika anda ingin tahu tentang apa-apa juga polisi hartanah, jangan lupa DM atau PM kami. Alright, Nizam SG. Dan talian kami adalah 9670 450. You cakap you punya number lah. Kalau ingin ingin berbual dengan saya, kalau nak berbual dengan Nizam Adli, kalau nak berbual dengan Nizam Adli, nombornya 967-04504. Dan kalau anda ingin berbual dengan saya, saya Nizam Ali di talian 9787-6959. Jangan lupa pergi kat kita punya Facebook Nizam SG. Dengan itu, saya Nizam Adli dan saya Nizam Ali. Jumpa anda di episod yang akan datang. Bye.